Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gerakan boykot kurang beri kesan langsung kepada ekonomi negara. Kuala Lumpur. Gerakan memboikot perniagaan syarikat yang didakwa ada kaitan dengan Israel oleh sebahagian rakyat Malaysia didapati kurang memberi kesan kepada ekonomi negara secara langsung. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia berikutan sumbangan subsektor makanan dan minuman kepada keluaran dalam negara kasar KDNK adalah kecil, yaitu 2,3% pada 2023 dan 2,4% pada suku pertama 2024. Meskipun gerakan pemboikotan masih berterusan, Malaysia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan, yaitu sebanyak 4,2% pada suku pertama 2024 yang disokong aktiviti ekonomi domestik yang berdaya tahan. Momentum ekonomi yang baik ini menunjukkan ekonomi negara tidak terjejas oleh gerakan pemboikotan. Karena ini disumbang oleh kecenderungan pengguna untuk beralih kepada produk perniagaan, berjenama tempatan dan seterusnya, meningkatkan aktiviti ekonomi domestik, katanya dalam jawaban bertulis di Dewan Rakyat semalam. Bagaimanapun, Rafizi berkata terdapat sedikit peningkatan dalam jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan berdasarkan laporan Sistem Insurans Pekerjaan SIP oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Beliau memaklumkan dalam tempoh Januari hingga Mei 2024, seramai 22.315 pekerja kehilangan pekerjaan, berbanding 18.026 pekerja untuk tempo yang sama pada 2023, yaitu peningkatan sebanyak 23,8%. Daripada jumlah ini, sebanyak 1.091 pekerja atau 4,9% adalah pekerja sektor penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan. Seramai 583 pekerja atau 50,7% kehilangan pekerjaan yang dilaporkan berpunca daripada penutupan dan pengecilan saiz perniagaan. Bagaimanapun, data kehilangan pekerjaan ini adalah secara umum dan tidak menjurus kepada sektor makanan dan minuman sahaja, katanya. Rafizi berkata kerajaan akan terus berusaha memastikan ekonomi negara terus berkembang dan tidak terkesan dengan gerakan pemboikotan. Reformasi struktur ekonomi yang sedang dilaksanakan dijangka menyokong sasaran pertumbuhan ekonomi bagi mempercepat peralihan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Pada masa sama, syarikat tempatan wajar mengambil peluang dan lebih kreatif secara inovatif dalam menawarkan produk tempatan yang berkualiti dan memenuhi cita rasa rakyat tempatan. Tindakan ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi permintaan untuk produk buatan Malaysia, katanya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baru-baru ini terdapat satu isu yang hangat diperkatakan, di mana isu tersebut adalah isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad. Dan perkara ini telah menimbulkan kemarahan, ketidakpuas hatian daripada pelbagai pihak, terutamanya pihak pembangkang. Namun, Perdana Menteri mempunyai alasannya sendiri dan mengingatkan bahwa isu ini janganlah dijadikan
wayang politik. Mari kita dengar penjelasan Perdana Menteri. Perdana Menteri ingatkan semua, khususnya PN, tak jadikan isu BlackRock sebagai wayang politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak, khususnya pembangkang, supaya tidak menjadikan isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB) sebagai wayang politik. Beliau berkata mana-mana pihak berhak untuk tidak bersetuju dengan kerajaan. Namun pada masa yang sama tidak boleh menafikan usaha kerajaan di dalam menyuarakan isu di Gaza. Beliau berkata, jangan guna isu ini karena isu ini seharusnya menyatukan kita. Maksudnya isu BlackRock dengan isu serangan di Gaza. Sambungnya lagi, siapa yang mengizinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu? Katanya ketika ditemui selepas menunaikan sholat Jumat di Masjid Tun Abdul Aziz di Petaling Jaya hari ini. Perdana Menteri berkata kerajaan mengambil pendirian tegas untuk membatalkan kerjasama dengan semua syarikat yang membuka operasinya di Israel. Bagaimanapun, beliau berkata tindakan sama tidak boleh diambil bagi syarikat-syarikat berkaitan Israel yang beroperasi di negara lain buat masa ini, bagi memastikan ekonomi negara tidak terjejas. Syarikat yang ada operasi di Amerika, Jerman, China, tapi ada kaitan dengan Israel, tiada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkannya karena ia akan menjejaskan ekonomi negara. Jadi sementara saya akan keras memperjuangkan dan membela nasib rakyat Palestina, khususnya di Gaza, berdepan dengan siapa sahaja, tapi saya tidak mahu melemahkan kekuatan ekonomi negara. Kalau syarikat itu dari Israel, saya tetap tegas, katanya. Pembangkang ketika ini mendakwa BlackRock, sebuah firma dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel, memiliki pegangan dalam Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). Israel jadikan Gaza neraka di dunia. PBB. New York. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Martin Griffiths, berkata pengeboman Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 menjadikan sektor yang dikepung itu sebagai neraka di dunia. Griffiths berkata dalam satu kenyataan pada Isnin bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduk semenanjung Gaza yang berada di ambang kebuluran adalah hampir mustahil, lapor agensi berita dan penerangan Palestina, WAFA. Beliau menyatakan infrastruktur di semenanjung Gaza mengalami kerusakan yang teruk dan terdapat pempolitikan bantuan di tengah-tengah penularan kelaparan dan penyakit dalam kalangan orang awam. Beliau juga menegaskan bahwa petugas kemanusiaan dan PBB di Gaza telah terbunuh dalam jumlah yang tidak munasabah. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan PBB itu berkata, senjata terus memasuki Israel dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, walaupun terdapat kesan dahsyat serangan terhadap orang awam di Gaza. Sementara itu, angka kematian akibat serangan genosid Israel di Gaza meningkat kepada 37.337 orang, menurut agensi perubatan pada Ahad. Bilangan mangsa yang cedera pula mencecah 85.229 orang, lapor agensi berita dan maklumat Palestina. Dalam tempo 24 jam yang lalu, tentara pendudukan Israel melakukan 4 pembunuhan beramai-ramai di semenanjung Gaza, mengakibatkan 41 terbunuh dan 102 lagi cedera.
Selain itu, sekurang-kurangnya 10.000 orang masih hilang dipercayai maut di bawah runtuhan bangunan. Serangan Israel juga menyebabkan hampir 2 juta orang dipindahkan secara paksa dari seluruh semenanjung Gaza, dengan sebahagian besar daripada mereka terpaksa berkumpul di Rafah yang padat. Boycott, Divestment and Sanction (BDS). Malaysia mengecam tindakan vandalisme ke atas restoran makanan segera di Selangor, melabelkan tindakan itu sebagai sesat dan jenayah. BDS, sebuah gerakan yang menyokong boikot terhadap kepentingan Israel, berkata bahawa ia tidak membenarkan keganasan. Tiada keperluan untuk tindakan jenayah bagi meraih sokongan orang ramai dalam memperjuangkan kebebasan Palestin. Emosi tegang yang disebabkan oleh pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di Gaza harus dizahirkan melalui tindakan kreatif dan sah yang akan memajukan perjuangan Palestin untuk kebebasan dan keadilan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. BDS menegaskan rakyat Malaysia digalakkan untuk menggunakan hak perlembagaan mereka memboikot syarikat dan jenama yang disenaraikan dalam senarai boikot rasmi BDS. 7 kes vandalisme melibatkan restoran makanan segera dilaporkan baru-baru ini, dengan grafiti berkaitan boikot dikaitkan dengan konflik Palestin-Israel. Ketua Polis Selangor, Husin Omar Khan, berkata kejadian ini berlaku di negeri itu antara 28 dan 31 Mei. 4 kes di Sungai Buloh, 2 di Petaling Jaya, dan 1 di Kajang, di mana bendera Israel turut ditampal di premis itu. Dalam satu kenyataan semalam, pengarah urusan McDonald's Azmir Jaafar berkata, perbuatan vandalisme pada papan tanda, papan iklan, dan di kebanyakan restorannya di seluruh negara telah meningkat dari segi kekerapan dan keterukan. Azmir berkata tindakan ini menyebabkan kemudaratan dan kesusahan yang ketara kepada kaki tangan mereka dan juga masyarakat sekeliling. Menurutnya, beliau menghormati hak untuk menyuarakan pandangan, tetapi menggesa semua orang supaya mengelak daripada merosakkan harta benda. Kes saman Muhyiddin terhadap Puad selesai secara baik. Kuala Lumpur, kes saman difailkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Datuk Dr. Mohd Puad Zarkashi berhubung kenyataan yang didakwa berbaur fitnah di laman Facebooknya berkaitan perintah kuarantin membabitkan bekas Perdana Menteri itu diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz merekodkan penyelesaian kes itu selepas Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin memaklumkan bahawa pihak-pihak terlibat telah mencapai penyelesaian dengan syarat-syarat dipersetujui. Peguam Mohd Syahril Madisa yang mewakili Mohd Puad mengesahkan kedua-dua pihak mencapai penyelesaian damai dan defendan Mohd Puad Zarkashi menawarkan kenyataan yang dipersetujui. Mohd Puad yang membacakan kenyataan itu di mahkamah hari ini berkata pada 9 Februari 2021
beliau telah menerbitkan kenyataan di Facebook-nya berkenaan tempoh kuarantin di bawah Perintah Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 yang dianggap tidak benar dan memfitnah Muhyiddin. Beliau berkata pada 1 Mac 2021, Muhyiddin telah menyaman dan mendapatkan injunksi ex parte terhadapnya dan beliau telah memadamkan kenyataan itu di semua laman media sosialnya. Isu itu timbul ketika negara mendepani pandemik COVID-19. Sejak itu, kerajaan telah berjaya membendung dan negara telah keluar daripada pandemik COVID-19. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin kerana tidak memanjangkan lagi isu ini dan segala kesulitan amatlah dikesali, katanya. Kenyataan yang dipersetujui itu akan diterbitkan di Facebook Defendan atas nama Der Puad Zarkashi. Mohed Puad dan Muhyiddin kemudian bersalaman sebagai tanda silaturahim dan penyelesaian damai. Mahkamah turut melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini. Menerusi writ saman yang difailkan dalam kapasiti pribadi Muhyiddin, mendakwa pada 9 Februari 2021, Mohed Puad telah menerbitkan satu hantaran di laman Facebook di bawah nama Der Puad Zarkashi dengan tajuk "Kuarantin pun ada 2 darjat". Beliau berkata, hantaran itu merujuk kepada PM yang merupakan singkatan kepada Perdana Menteri dan mengandungi kenyataan tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan jahat serta memfitnah beliau. Muhyiddin mendakwa kenyataan itu membawa maksud bahawa beliau dan rombongannya enggan menjalani kuarantin selama 10 hari selepas mereka pulang dari lawatan rasmi ke Jakarta, Indonesia.